Salam sejahtera semua adik-adik pelajar, murid-murid sekalian, apa khabar semua? Okay, jadi cikgu harap anda sihat hendaknya dan kita sedia maklum bahawa sekarang ini kita di bawah kawalan pergerakan. Okay, jadi anda kena berada di rumah dan juga terus kekalkan kesihatan diri anda. Okay, baiklah, tanpa membuang masa untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang pelaburan, ya, tentang pelaburan. Mungkin adik-adik di sana sedang berfikir apakah yang dimaksud dengan pelaburan. Okey, dan adakah saya layak melabur? Okey, sedangkan saya tidak ada kerja. Untuk melabur ini tidak semestinya anda sudah bekerja atau belum. Okey, walaupun anda masih lagi peringkat sekolah belajar, anda juga boleh menyimpan wang anda dari kecil lah. Anda menyimpan wang anda seperti peribahasa mengatakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sebab untuk menyimpan ini banyak benda yang kita boleh lakukan. Baik, kita akan teruskan apakah dimaksud dengan pelaburan. Okey, pelaburan adalah komitmen wang ataupun modal untuk membeli instrumen kewangan dan juga atau aset lain untuk mendapatkan hasil dalam bentuk sama ada dalam faedah, pendapatan atau penambahan nilai instrumen. Jadi pelaburan ini terlibat dalam pelbagai bidang ekonomi seperti pengurusan, perniagaan dan juga kewangan. Baik, DBP berdasarkan Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP bermaksud wang ataupun modal yang dilaburkan dalam sesuatu perniagaan. Dalam Dewan Bahasa Pustakaan pula, labur bermaksud meletakkan sejumlah wang sebagai modal untuk sesuatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Okey, jadi itu yang dimaksudkan tentang pelaburan. Okey, jadi anda kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan. Baik. Untuk pelaburan ini pula kita akan lihat ya di mana kita boleh melabur. Kita tengok ya, jenis-jenis pelaburan yang ada ini adalah antara contoh. Okey, nanti adik-adik boleh tanya ibu bapa anda masing-masing. Okey, kalau anda rasa nak melabur di amanah saham juga boleh. Okey, kita tengok sini ya, jenis-jenis pelaburan. Okey, ini adalah contoh sahaja. Sebenarnya kita ada banyak lagi jenis pelaburan yang ada. Untuk yang pertama, okey, kita boleh buat pelaburan di bank. Untuk pelaburan di bank ini, kita ada syarat-syarat dia tersendiri. Okey, ini adalah contoh ya. Okey, kemudian kita yang kedua, pelaburan di koperasi. Okey, seterusnya kita akan lihat yang ketiga, pelaburan dengan produk-produk PNB, ASB. Okey, kemudian dan sebagainya. Seterusnya kita akan lihat jenis pelaburan yang lain seperti amanah saham amanah ataupun dalam bahasa Inggeris unit trust yang ditawarkan oleh institusi kewangan selain daripada PNB. Dan seterusnya kita akan lihat jenis pelaburan seperti di tabung haji, saham di Bursa Malaysia. Okey, kemudian seterusnya pelaburan hartanah, kemudian pelaburan dalam takaful. Okey, kemudian forex trading dan ada lagi. Okey, dan lain-lain seperti pelaburan emas dan juga perak. Sebenarnya banyak lagi tempat yang anda boleh untuk melabur. Okey, jadi apa kepentingan bila kita melabur? Ya, adik-adik, apa kepentingan dia? Ada kepentingan dia. Okey, ini adalah antara contoh kepentingan melabur. Yang pertama, cikgu akan senaraikan beberapa saja dekat sini. Ada 4 yang cikgu nak senaraikan. Yang pertama, kita lihat simpanan untuk masa hadapan. Okey, simpanan untuk masa hadapan. Seperti cikgu katakan tadi, melabur, anda sebenarnya layak untuk melabur. Okey, dan anda boleh simpan. Malah duit 5 sen pun, sekalipun kalau anda simpan dari kecil, dari anda masih sebelum sekolah ataupun waktu anda tadika juga anda simpan juga 5 sen tu, lama-lama dia akan jadi banyak. Okey, jadi ini adalah tujuan dia untuk simpanan kita pada masa hadapan, dia akan jadi banyak. Okey. Dan yang kedua,
adalah pelaburan ini penting untuk pendidikan kita. Okey, pendidikan anda sendiri. Jadi dengan melabur ini. Kemudian pengurangan inflasi. Misal kata suatu hari nanti ataupun sekarang ini, apa yang berlaku pada ketika ini adalah COVID-19 yang berlaku, wabak sekarang ini. Jadi apa yang berlaku pada anda sekarang, anda terpaksa tinggal di rumah. Okey, kemudian apa yang berlaku pada masyarakat di luar yang tidak ada pekerjaan. Okey, jadi suatu hari nanti, sekarang ini kerajaan dia akan bagi, tapi apabila COVID-19 ini sudah berakhir, maka akan berlakunya kenaikan harga barang. Di situlah kita perlukan duit. Jadi kita nak mengurangkan inflasi kita, sebab akan berlakunya kenaikan harga barang, keperluan asas terutamanya, contohnya gula, beras dan juga garam. Okey, seterusnya pelaburan. Kepentingan keempat adalah pelaburan memberi keuntungan kepada negara dan juga kepada pelabur. Okey, jadi pelabur asing juga secara tak langsung akan meningkatkan pembangunan infrastruktur negara teknologi dari luar negara dibawa masuk ke negara kita. Okey, jadi itu adalah antara maksud pelaburan dan juga kepentingan melabur. Baik, adik-adik pelajar sekalian, sekarang ini cikgu nak anda sila buka buku teks anda. Ingat lagi tak buku teks anda macam mana? Okey, ini buku teks anda. Sila buka surat Sila buka muka surat 177. Okey, 177 dan juga 178. Okey, buku teks anda muka surat 177 dan juga 178 Baik, apa yang perlu anda lakukan? Cikgu nak anda sila lihat, baca petikan di bawah dengan teliti dan catat isi-isi yang berupa fakta dan isi yang berupa pendapat. Okey, macam mana tu Okey, pertama, anda kena baca dahulu. Nampak tak petikan pada muka surat 177? Cikgu bacakan sedikit. Ekonomi berasaskan pengetahuan atau K ekonomi akan menggunakan maklumat untuk menghasilkan kerja yang produktif. Ekonomi yang bertunjangkan ilmu pengetahuan akan bergerak pantas dalam segala aktivitinya. Bukan itu sahaja, ilmu tersebut perlu disebarkan agar dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Baik, sekarang ini apa yang pertama, anda kena baca dulu petikan. Okey, apa yang cikgu nak anda, latihan ini, anda baca dahulu, fahamkan petikan, sila lihat B. Sila lihat B. Soalan dia. Cikgu bacakan soalan. Sila kemukakan 5 ayat yang mengandungi fakta dan 5 ayat yang mengandungi pendapat. Jadi apa yang cikgu nak anda senaraikan 5 ayat mengandungi fakta. Kelas, tolong garis perkataan mengandungi fakta. Dan yang kedua, 5 ayat yang mengandungi pendapat. Apa dua beza fakta dan juga pendapat? Fakta kena ada bukti. Okey, pendapat itu adalah yang dinyatakan, ayat yang dinyatakan oleh daripada seseorang itu. Itu adalah pendapat. Baik, kita akan lihat sebagai contoh satu ayat fakta. Satu ayat fakta. Baik, kita tengok perenggan yang kedua. Cikgu bagi contoh Negara perlu melangkah ke hadapan dengan berpandukan pengetahuan bagi membolehkan negara mengecap pertumbuhan ekonomi sebanyak 7%
secara purata. Itu adalah fakta. Sebab pertumbuhan ekonomi sebanyak 7%. Okey. Baik, sekarang yang kedua, itu adalah fakta ya. Untuk pendapat pula, baik, untuk pendapat pula, masih lagi di perenggan yang kedua. Baik, untuk pendapat pula, perenggan yang kedua, Malaysia perlu menggunakan peluang yang banyak yang disediakan oleh revolusi pengetahuan untuk memudahkan persaingan dalam persekitaran global yang berubah. Okey, itu adalah yang pendapat. Okey, jadi apa yang cikgu nak anda sila lengkapkan, kemukakan 5 ayat mengandungi fakta dan juga 5 ayat yang mengandungi pendapat. Okey, itu adalah soalan daripada petikan muka surat 177. Baik, kita pergi kepada muka surat 178. Tengok muka surat 178. Baik, muka 78 ini ialah, okey, kita berbalik kepada muka surat 177. Okey, muka surat 177 ini dan juga 178, muka surat 178 ini adalah kesinambungan daripada muka surat 177. Sebab yang di bawah itu adalah tentang amanah saham. Baik, pertama sekali, anda kena baca. Okey, anda haruslah membaca dahulu petikan ini dengan teliti, okey, dan fahamkan petikan ini. Okey, baik. Kemudian sila kena pasti perkataan yang bercetak tebal. Nampak tak yang bercetak tebal itu berwarna hitam? Okey, sebagai cikgu bacakan yang berwarna hitam ya. Yang pertama ialah pelaburan, dana, portfolio security, pemilikan, dividen, sijil, pemegang saham, kemudian aset dan pelabur kecil. Baik, kita pergi pada muka surat 178, tengok soalan B dan C. Soalan B dan C. Cari makna perkataan tersebut mengikut laras ekonomi dengan merujuk kepada kamus. Cari makna perkataan tersebut mengikut laras ekonomi dengan merujuk kepada kamus. Baik, soalan ini kita tengok cari makna perkataan. Berarti perkataan yang bercetak tebal itu anda cari di dalam kamus. Kalau cikgu ada kamus seperti ini. Okey, anda pula macam mana? Kita ada dua sumber yang boleh anda rujuk, sama ada melalui kamus yang tebal sebegini. Kalau tidak ada, cikgu tak paksa. Tapi kalau ada, bagus. Okey, apa yang cikgu nak? Baik, semua orang ada handphone. Okey, kita pergi kepada ini. Tengok, dalam Play Store ini ada kamus PM, PRPM. Anda install lah sendiri. Okey, anda installkan sendiri dan anda seolah-olah menggunakan kamus melalui teknologi. Okey, anda boleh guna itu. Kalau tidak ada kamus seperti ini, anda boleh pergi ke Play Store, install. Okey, sila muat turun sendiri yang itu. Anda rujuk dekat sana. Dan apa yang cikgu nak, cara anda buat soalan ini, jangan bagi maksud sahaja. Baiklah. Cara untuk buat soalan ini 4A ni ya, 4A. Okey, macam ni. Pelaburan. Makna pelaburan ialah sila guna ayat yang betul. Ayat penuh seperti ini. Jangan bagi jawapan sahaja. Ini bahasa Melayu. Tolong guna ayat yang betul ya. Makna pelaburan ialah apa? Baik. Untuk markah soalan ini 4B, sila buat kurungan sana 20 markah. Muka surat 178. Yang B tu
markah dia adalah 20 markah. Baik, kelas, kita beralih kepada muka surat 170 tadi. 177 tadi. Cikgu lupa bagi markah kepada anda untuk soalan B3 ya, B3 yang 5 ayat, 5 ayat fakta dan pendapat tadi tu, anda tulis dekat sana 10 markah. Tulis 10 markah. Baik, kita beralih pada muka surat 178. Muka surat 178 ini kita pergi kepada soalan C. Soalan C. Baik, soalan C. Soalan C ini, binalah ayat sendiri dengan menggunakan perkataan daripada laras ekonomi tersebut. Okey, binalah ayat sendiri dengan menggunakan perkataan. Jadi, perkataan yang bercetak tadi tu, yang bercetak tebal tadi tu, okey, perkataan yang bercetak tebal tadi tu, anda perlulah bina ayat. Baik, bina ayat. Okey, bina ayat. Masih ingat lagi tak kita buat di dalam kelas? Sebagai contoh. Okey, baiklah, anda buat seperti ini. Okey, ini yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Okey, dan sila pastikan anda garis ya. Baik, okey, itu adalah untuk soalan C. Okey, soalan C dalam kurungan adalah 10 markah. Jadi setiap yang bercetak hitam itu, yang cetak tebal itu, anda perlu bina ayat sendiri. Baik. Okey, di mana cikgu nak buat soalan ini? Baik, soalan ini anda perlu buat di dalam buku tata bahasa, buku pemahaman tata bahasa, buku panjang tu. Okey, sila tuliskan jawapan anda di situ ya. Sila tuliskan jawapan anda di situ, dan bila perlu hantar, okey, hantar apabila PKP tamat. Okey, jadi kita akan jumpa di sekolah. Jadi kalau anda dah siap, seperti biasa, sila tuliskan nama anda di dalam grup WhatsApp kita ya. Okey, kita ada grup WhatsApp, jadi tuliskan nama anda di sana dan saya akan record nama anda yang sudah menyelesaikan latihan kita. Okey, jadi ada apa-apa pertanyaan? Okey, sila tanya soalan dalam grup kelas kita ya. Okey, jadi itu sahaja. Jadi selamat belajar, jaga kesihatan dan juga jaga kebersihan. Ingat, stay at home. Terima kasih.